السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebelum kita meneruskan durus Ramadan pada hari ini, yang merupakan hari yang pertama di dalam bulan Ramadan, suka saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan bahawa bermula daripada maghrib semalam, apabila telah diputuskan bahawa masuknya satu Ramadan bermula daripada hari Khamis, yang mana hari ini merupakan hari satu Ramadan, maka apa sahaja yang kita lakukan bermula daripada semalam berbeza daripada apa yang telah kita lakukan sebelum daripada ini. Sebab itu, orang-orang yang beriman, kita merasakan suatu perasaan yang sangat terharu dan tak dapat digambarkan apa yang kita rasa pada hari ini. Salat kita semalam berbeza dengan salat kita pada hari Rabu. Tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita baca pada hari Rabu tidak sama nilainya dengan kita baca pada hari Khamis hari ini. Salat kita, bacaan Al-Quran kita, zikir subhanallah, subhanallah yang tuan-tuan baca selepas daripada salat 33 kali tadi berbeza. Walaupun bacaannya sama, lafaznya sama, bentuk bilangannya sama, tetapi pahalanya berbeza. Mungkin 2-3 hari lepas tuan-tuan ada memberikan sedekah, sedekah, ada bagi derma mana-mana tempat. Hari ini kalau tuan-tuan bagi, tak sama langsung pahalanya dengan sedekah yang dibuat 2-3 hari yang lepas. Hari ini kita datang salat zuhur, subuh tadi, kemudian zuhur. Saya percaya tuan-tuan juga salat subuh dan zuhur pada 2-3 hari yang lepas, datang berjamaah di masjid. Tetapi salat zuhur yang baru kita selesaikan tadi berbeza sangat. Begitu hebat perbezaannya dengan zuhur kemarin. Semuanya itu berpunca disebabkan oleh bermulanya Ramadan. Dan dia akan kembali menjadi biasa, dan dia akan kembali menjadi seperti hari-hari yang lain apabila kita masuk kepada bulan Syawal. Salat zuhur yang besar ini akan kembali menjadi biasa apabila kita masuk ke dalam bulan Syawal, kerana diangkatnya bulan ini. Sebab itu kita rasa begitu teruja, begitu singkat, dan kita kena ambil peluang ini.
kerana dia akan kembali biasa bila kita masuk pada bulan Syawal. Hadirin mukminin, kita salat zuhur kemarin, kita salat zuhur hari ni, kita salat ba'diyah kemarin, kita salat ba'diyah hari ni, kita dengar kuliah kemarin, kita dengar kuliah hari ni, kita sedekah kemarin, kita sedekah hari ni, kita baca Quran kemarin, kita baca Quran hari ni, kita baca zikir petang, pagi kemarin, hari ni kita baca. Tak sama pahalanya. Tak sama. Sebab itu kena ambil peluang ni. Dan kita nak ambil satu hadis hari ni dalam himpunan tajuk Majalis Syahr Ramadan. Himpunan hadis-hadis yang ada di dalam tulisan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni hadis yang kerap, selalu, banyak kali dibaca, diulang, tetapi tak pernah habis faedahnya. Ini yang kata mukjizat Nabi ni, kelebihan Nabi ni, dia diberikan yang tak ada pada nabi-nabi yang lain. Apa yang Allah berikan kepada Nabi ni, kelebihan, keistimewaan, pengkhususan yang hanya dianugerahkan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan pada mana-mana Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad. Tak ada. Baik Isa, baik Musa, baik Harun, baik Ibrahim, baik Ishaq, baik Sulaiman, baik Daud, mereka tak ada kelebihan ini. Alaihimussalatu wassalam. Allah meredai dan Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada para anbiya ini semua. Apa kelebihan itu? Sebagai contoh, hadis yang kita baca ini pendek, singkat, ringkas, hanya beberapa kalimah. Tetapi apabila dibaca, hari ini kita ulas dari sudut ini, kemudian esok kita baca, ada faedah lain pula yang kita dapat. Lusa kita baca, ada pula hukum baru yang kita boleh ambil, ada pula pengajaran baru yang kita boleh petik. Artinya perkataan yang ringkas tetapi maknanya banyak, faedahnya banyak. Itu dia panggil jawami'ul kalim, yang mana Nabi saja ada. Dia cakap 2-3 patah, kalau kita nak ambil, buat ulasan, buat pengajaran, panjang. Sebab itu hadis ni kalau kita baca hari ni, minggu depan kita baca, dia akan boleh jadi tajuk lain, dia akan boleh jadi huraian dia lain, sebab faedah dia banyak. Kan? Itu apa yang ada kepada Nabi kita sahaja, semata-mata diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni tuan-tuan mungkin sebahagiannya dah khatam, dah hafaz, kan? Idza jaa Ramadan, apabila datangnya Ramadan. Hari inilah. Pasal itu saya ambil tajuk ni kerana perkara yang pertama dalam buku tersebut dia bawa hadis ni. Dan ini hadis yang pertama pada hari yang pertama. Jaa Ramadan, apabila datangnya Ramadan. Sekarang lah, the first day, hari yang pertama. Apabila masuknya, menjelangnya Ramadan, futihat, Allah membuka keseluruhan pintu syurga yang 8 tadi. Abwab, abwab ni jam', plural, kan? Babun, kan, pintu, babun, al-ba', pintu, kan? Babus Salam, kita pergi Mekah ada, kita tengok dekat Masjidil Haram dia ada pintu Babus Salam,
Kan? Pintu salam. Abwa, jamak, pintu-pintu. Artinya syurga ni banyak pintu. Dalam hadis Nabi sebut 8 pintu. Neraka ada berapa? 7. Syurga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Allah Subhanahu wa taala membuka ke semua pintu-pintu syurga dan menutup keseluruhan 7 pintu neraka tadi. 8 pintu syurga ni semua Tuhan buka. 7 pintu neraka tadi semua Tuhan tutup. Dan dia berkuat kuasa 1 Ramadan sampai habis ya. Dia boleh jadi 29, dia boleh jadi 30. Tuan-tuan tunggu tengoklah kan. Baik. Wasuffidatis syayatin, dan apabila masuknya, datangnya, ini penting, hari pertama ni kita dapat dah hadis ni. Hari pertama ni kita dah boleh faham apa yang disebut dalam hadis ni. Apabila masuknya Ramadan, 1 Ramadan, bermulanya Ramadan, daripada semalam Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah ikat, tambat, belenggu syaitan-syaitan yang ada. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Baik, apa faedah daripada hadis ni? Pertama, faddalallahu azza wa jal syahra Ramadan ala sairi syuhur. Nampak? Haitsu syarrafahu biinzalil Quran fi wa khassahu bi faridatis shaum wa ja'alahu mausiman min mawasimil khair wal ghufran. Hadis ni nombor 1. Dia menjadi bukti bila kita dengar, kita baca hadis ni, dia menunjukkan bahawa Allah telah melebihkan bulan Ramadan daripada 11 bulan lain yang ada. Maknanya kesemua bulan-bulan yang lain tu berada pada tingkatan yang kedua. Ramadan berada pada tingkatan yang pertama. Apa perasaan tuan-tuan bila duduk dalam satu bulan the best yang ada? Dalam bulan-bulan yang Allah Ta'ala miliki ni, satu bulan ni lebih Tuhan angkat daripada bulan-bulan yang lain. Tentulah bila kita masuk dalam bulan yang lebih ni, kita punya sikap tak sama dengan bulan lain. Itu yang pertama. Di mana Allah telah memuliakan bulan ini dengan dia memilih bulan ini untuk diturunkan Al-Quran. Nombor 1. Bulan lain tak ada. Tak ada tu maksudnya apa? Pertama kali turun Quran pada bulan Ramadan. Kan? Turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan yang disebut pada malam Al-Qadar. Dan Lailatul Qadar ni tak ada pada bulan lain. Kalau tuan-tuan tak dapat dalam bulan Ramadan, tuan-tuan tak akan jumpa pada bulan Syawal, tak akan jumpa dalam bulan Syaban, tak akan jumpa dalam bulan Safar. Artinya sakan bulan Ramadan tu ada benda tu. Kemudian pada bulan ini sahaja Allah mewajibkan puasa. Nampak? Boleh sahaja Allah Ta'ala, Ramadan ni bulan, puasa tu satu ibadat di dalam bulan Ramadan. Dapat tak? Boleh tak kalau Tuhan kata puasa wajib bulan Safar? Boleh ya? Bila kita puasa bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rejab, boleh ya? Tapi Tuhan pilih Ramadan bulan yang hampa kena puasa dalam dia. Sebab itu kalau orang yang sakit bulan Ramadan, dia nak pergi puasa, dia tak boleh puasa dalam bulan Ramadan ni, dia nak pergi puasa bulan lain, dia ganti, tapi bukan puasa yang seperti Ramadan. Kan? Dia tak, aku bulan Ramadan ni aku sibuk, aku tak puasa, aku pergi puasa bulan Safar lah. Safar tu aku lapang sikit kerja, tak ada. Tak boleh. Safar pun bulan Allah juga. Betul bulan Allah. Safar tu pun bulan daripada bulan-bulan Allah. Semua 12 bulan ni bulan Allah. Tapi Allah kata aku nak hampa puasa bulan Ramadan. Artinya apa?
Allah telah angkat bulan ni. Sedangkan apa beza bulan ni? Siang dia lebih panjang daripada malam, malam dia lebih panjang daripada siang. Cuaca dia macam mana? Tak sama ya. Tuan-tuan masuk bulan Ramadan ni, bila tuan-tuan masuk, dia punya keadaan dia sama. Dari sudut cuacanya lebih kurang, dari sudut kehidupan, ataupun tuan-tuan masuk ni dia lain. Sepatutnya lah ni malam pergi jadi siang. Tak. Yang lain normal, yang lain semua macam biasa. Tapi dia duduk pada mana? Dia duduk pada perkara yang Tuhan letak pada bulan ni. Nampak? Tuan-tuan main masjid kita pelik bulan Ramadan ni. Pasal apa tak tahu? Tidak dulu guni masjid. Tak ada. Sama. Sama. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata apa? Kata para ulama, wa ja'alahu mausiman min mawasimil. Dia jadikan bulan Ramadan ini bulan yang dipenuhi dengan kebaikan dan juga keampunan. Itu satu. Yang kedua, di dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW menyebut tentang apabila masuknya bulan Ramadan, ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu syurga. Kita nak ambil ada tiga ya. Ditutup pintu syurga, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, diikat setan. Tiga benda ni. Habis tiga benda ni, kita tangguh. Baik, nombor satu. Apa makna dibuka pintu syurga? Pintu syurga buka ni. Artinya sebelum ni tutup. Sebelum ni tutup. Mai bulan Ramadan Tuhan buka. Qal Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, yahtamilu annahu ala zahirihi wa haqiqatihi. Kita boleh faham, kata Al-Imam Al-Qadi Iyad, kita boleh faham apabila Nabi kata dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, ala zahirihi wa haqiqatihi. Kita boleh faham di atas zahir dan hakikat dia. Apa dia? Buka. Pintu tu terbuka. Pintu tu tuan-tuan luas. Pintu syurga ni luas. Dan tuan-tuan, okey, pintu syurga ni ditutup. Bulan Ramadan dia dibuka. Lepas tu dia ditutup balik. Siapa yang boleh pergi minta untuk dibuka? Dan pintu syurga tidak akan dibuka sehingga datangnya lelaki ini. Siapakah lelaki itu? Oleh kerana ni bulan Ramadan, saya tolong jawab lagi. So kita tak larat ni, letih pak ayat dah agak. Alhamdulillah hujan hari ni kan. Memang tengok tadi hujan. Oh lega. Tidak duk mandi. Hangat polis ni. Orang polis ni mungkin pahala dia lebih sikit lah kan, pasal dia puasa dahsyat teruk. Baik. Sambung balik. Nabi SAW cerita, esok pada hari akhirat, siapa masuk dulu syurga? Of course kita lah, umat Muhammad. Kita dulu dipanggil, kita dulu ditimbang, kita dulu diberi buku, kita dulu lintah titian sirat, dan kita dulu yang masuk pintu syurga. Bila sampai di pintu syurga, ada malaikat yang jaga. Masyhurnya orang kita sebut Ridwan. Tetapi for your information, Ridwan tidak sabit di dalam nas. Nama Ridwan, nama malaikah, malak Ridwan itu, Ridwan yang kita kata Ridwan jaga syurga, Ridwan jaga syurga, tidak warid di dalam mana-mana nas yang sahih. Ridwan ni cuma dalam Quran kata ada penjaga, khazanatuha, yang jaga, khazin yang jaga apa dia ni, syurga ni. Whatever malaikat apa yang jaga pun, yang penting ada. Sebab malaikat ni kadang-kadang kita buh nama, tapi sebenarnya nama dia tak betul. Seperti Izrail. Izrail tak ada dalam hadis. Yang ada dalam Quran Malakul Maut, malaikat yang cabut nyawa. Dua tiga nama yang orang kata nama malaikat sebenarnya tak sahih dari sudut nas. Ridwan, Izrail, cuma ada lagu lah bila Izrail datang memanggil. Tak apalah, tu lagu, tak ada masalah. Tapi adakah malaikat tu nama Izrail? Wallahu a'lam, nas tak sebut. Ridwan kata jaga syurga, tak sabit. Tak sabit. Baik, kita sambung. So bila Nabi SAW pergi ke pintu syurga,
pintu tertutup. Tertutup, pintu syurga tertutup. Kemudian malaikat yang jaga tu tanya, siapa engkau? Dia kata Muhammad. Kemudian pendekkan cerita, malaikat yang jaga pintu syurga tu kata, aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk tidak membuka pintu syurga ini sehinggalah engkau datang meminta untuk dibukanya. Maksudnya kalau bukan Nabi yang pergi suruh buka, Nabi yang minta izin untuk dibuka, tak akan dibuka pintu syurga. Nabi pi introduce diri dia, suruh buka, baru malaikat buka atas titah perintah Allah, dan kita umat pertama yang masuk, dan kita adalah sebahagian besar, separuh daripada ahli syurga itu ialah daripada kalangan kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. So kita boleh faham ala zahir, di atas zahirnya tutup. Jadi bulan puasa buka. Zahirnya buka pintu lah. Demikian juga neraka. Kan? Neraka. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok neraka ni, dia duduk di tepi pun dia punya bahang tu dah membakar. Kan tuan-tuan tengok, kita ada pembakaran terbuka di Perlis ni, bakar bendang, bakar sawah. Tuan-tuan lalu kot tepi, bukan duduk dalam api tu, lalu kot tepi pun dia punya bahang seperti kita yang terbakar. Nampak? Baik. Kemudian tuan-tuan, pandangan yang kedua dia kata apa? Pandangan yang kedua yang dimaksudkan dengan dibukanya pintu-pintu syurga ni iaitu majaz. Tadi hakikat. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada satu dia panggil hakikat, satu lagi dia panggil majaz. Hakikat ni maksudnya yang real tu, hak dia cakap tu betul. Majaz ni kiasan. Seperti contoh dalam bahasa Arab ni, dia akan kata macam ni. Ya, hakikat apa dia? Contoh hakikat. Aku pergi zoo Melaka, aku nampak ada harimau di dalam sangkar. Yang tu hakikat. Nak bagi tuan-tuan faham ni. Aku pergi zoo, aku tengok ada rimau, besar punya rimau tu dalam sangkar. Kita pun faham rimau betul. Hakikat. Dia memang nak cakap kata rimau. Tapi kalau dia kata ayat macam ni, apa dia? Aku pergi sekolah, masuk dalam bilik guru, aku ternampak singa. Apa maksud dia? Hakikat ke majaz? Majaz ni kiasan. Lepas tu depa bompi. Kita tengok, mana singa ni? Singa main mana dalam bilik cikgu? Contoh. Tak ada pun. Tengok-tengok guru disiplin yang ada. Apa maksud dia? Cengeng. Macam singa. Tuan faham tak? Okey, bagi contoh lagi. Hakikat. Aku pergi gua Kelam, ada kelawar. Memang kelawar hakikat. Aku balik rumah, ada kelawar. Bini dia pakai baju kelawar. Yang tu dia panggil apa? Hakikat kan majaz? Majaz. Bukan payah bahasa Arab lagu tu ya. Jadi bila dia kata buka, hakikatnya apa? Buka. Tapi kalau kita nak faham majaz, dia bukan makna buka pintu tu. Pintu tu tertutup. Pintu tu tetap tertutup. Tetapi dia nak maksudkan apa? Dia nak maksudkan tu wa yakun isyarah. Dia boleh jadi satu isyarat. Hin. Nak habaq kata kathratus sawab wal af, banyaknya pahala, mudahnya dapat pahala, banyaknya keampunan, dan sangat luas Allah Ta'ala punya pemberian, kurniaan, rahmat dan sebagainya. Jadi dua interpretation, tafsiran kepada makna dibuka tadi. So dua-dua tak ada masalah. Cuma saya nak fokus yang majaz tu, yang kiasan tu. Artinya bila Tuhan kata bulan ni dia buka, artinya maksudnya bulan ni sangat mudah, kita buat saja dapat. Dia kira macam apa dia ni, the right time lah. Kan, masa yang terbaik. Buat saja dapat. Dapat pula bukan sikit. Contoh macam ni lah. Tuan-tuan buat kerja dengan satu orang bos.
Ni nak bagi faham, bukan nak banding dengan Tuhan. Walillahi mathalul a'la. Bagi Tuhan itu contoh yang terbaik. Tapi saya nak bagi ni yang sikit dia. Saya nak bagi ni hak manusia biasa ni, hak kita nak faham. Satu orang bos ni, kita nak pi deal dengan dia pun kita kena tengok time tu. Ibu bapa kita pun sama. Kita pergi minta, contoh kita pergi tengok dia mood tak elok kan, kita pergi kita minta RM2. Pada orang ni minta tak berhenti ya, RM1 Tapi kita tengok dia balik, dia ceria, dia syok. Ni saya nak bagi tuan-tuan faham ni, bukan nak banding dengan Tuhan tu. Tuhan tu tak boleh banding. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak ada satu pun yang serupa nak dibanding dengan Tuhan, tak mungkin. Tapi untuk kita nak banding kita sama kita ni, tu dia balik dia punya syok. Mungkin dia dapat apakah bonus ke apakah. Kita kata, boleh nak minta RM1? Apa hanya jangan buat malu aku, RM1. Nah, RM10. Ui, terkejut kita. So kita pun akan cari. Aku tahu dah, kalau masa macam ni kita masuk minta. Tapi kalau kita tengok macam ni, jangan minta. So kita ternanti-nanti. Kita akan tertunggu-tunggu. Macam mana? Boleh? Ni tak apa nak elok esok-esok pula. So ini kita punya kehidupan manusia. Ini sesama kita yang serba dhaif, yang serba lemah. Apa pula dengan Tuhan yang senantiasa terbuka? Pasal tu nak minta dekat dia boleh minta. Tapi dia kata 1/3, hak tu lagi best. Nak minta anytime. Bulan-bulan bila boleh minta? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Ramadan. Kalau minta saja lulus. So kita takkan duduk nak tercanguk, tengangor macam bulan-bulan lain. Takkan ada duduk lena macam bulan-bulan lain. No. Ada sebulan ni saja. Bangkit. Sedar. Kalau tak dapat bulan ni, nak tunggu tahun depan pula. Sabar. Kan? Nampak? So, itu maksud dia. Saya tak mau lama ni pasal kita tazkirah ya, bukan kuliah maghrib. Okay. Last sikit ni. So, yang akhirnya pada rangkap apa? Pada rangkap wasuffidatis syayatin. Diikat syaitan. Diikat syaitan ni, dia ada beberapa aqwal, opinions, pendapat-pendapat yang ada di kalangan ulama. Nombor satu, yang dimaksudkan dengan diikatnya syaitan ini seperti yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tengok dia kata apa? Dia kata yang dimaksudkan dengan diikatnya syaitan ni, iaitu syaitan diikat ketika turunnya Al-Quran supaya mereka tidak boleh mencuri berita yang turun daripada langit. Maksudnya masa Quran duk turun tu, Allah ikat setan-setan ni supaya mereka tak boleh pergi bang dengar, mereka tak boleh pergi curi dengar. Sebab sebelum ni apa-apa berita daripada langit mereka pergi curi dengar. Pasal tu mereka boleh pergi habaq dekat Tok Bomo ni. Lepas tu Allah Ta'ala ikat, Allah jadikan bintang, mereka pergi curi ya dengar, bintang ni tengalung, mati mereka. Dan tuan-tuan jangan lupa, jin-jin setan ni sebelum ni berita-berita daripada langit semua mereka dengar. Allah habaq dekat malaikat bagi tahu sesama malaikat, mereka pergi duduk dengar, mereka curi dengar. So ada juga benda-benda yang mereka habaq kat Tok Bomo, Tok geng-geng mereka kat bawah ni, betul lah pasal maklumat tu daripada intipan. Tapi mereka pelik, tiba-tiba mereka tak dapat dengar, mereka tak dapat maklumat daripada langit ni. Tak tahu dah berita apa yang malaikat duk cakap. Rupa-rupanya Al-Quran telah diturunkan, Nabi telah dilantik. Sejak Nabi dilantik, Quran turun, mereka tak boleh dengar lah. Mereka tak boleh curi lah. Tak dapat dah information tu. Ini tuan-tuan boleh baca dalam surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka pergi dengar Quran daripada Nabi. Mereka tak boleh curi berita di langit, mereka pergi dengar daripada Nabi, mereka beriman. Jin beriman. Nampak? Okey. So, dia kata di sini, dia kata apa? Dia kata waqil sulsilatis syayatin mustariqu as-sam' wa haqiqatan lianna Ramadan kana waqt
waqtan linuzulil Quran ila as-sama'id dunya. Nampak? Dia kata maksud ikat tu dia ikat tak bagi dengar masa Quran duk turun tu. Sebab Quran turun pada bulan Ramadan. Pasal tu tambat bulan Ramadan. Kalau tambat bulan Safar, dia boleh curi bulan Ramadan. Nampak? Hebat dia punya tafsiran tu. Ada munasabah dia. Okey, baik. Berikutnya dia kata apa lagi? Yang ditambat syaitan itu, saya ringkaskanlah, iaitu syaitan yang maha jahat, maha ganas dan yang paling kuat dia punya hasutan. Tuan-tuan, syaitan ni dia bukan berada pada satu level. Dia ada level-level dia. So, bila Nabi kata diikat syaitan-syaitan ni, dia tak kata semua. Dia kata syayatin, syaitan-syaitan. Dia tak kata semua. Ada di kalangan ulama kata syaitan ni tak ditambat semua. Yang ditambat tu yang marat, yang jahat, yang ganas, yang level yang memang hardcore punya lah. Otai ni depa kena tambat. Tapi yang muda-muda, yang leke-leke, yang cokek-cokek ni duk berkelewat. Hak ni yang kita, ini juga menjadi jawapan kenapa masih ada rasukan, gangguan syaitan pada bulan puasa. Saya bukan apa, saya takut sekali tuan-tuan duk kata syaitan kena tambat. Tuan-tuan buka puasa tak baca bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuih makan kurma. Kawan tu tanya, "Oi, apa hang tak baca bismillah?" Pasal apa kita baca bismillah? Pasal tak mau bagi setan makan dengan kita. Lah mana ada setan lah. Makan je lah. Kacau. Nampak? Tuan-tuan faham tak? Lah ni setan ada tak ada? Kalau kita faham setan tak ada. Masuk rumah, bagi salam. Nabi kata siapa yang masuk rumah bagi salam, setan tak ikut masuk. Siapa yang baca bismillah, setan tak makan dengan dia. Kan? Lepas tu masuk tanda Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung daripada setan jantan dan setan betina. Bulan puasa dia masuk tu. Abang tengok tak baca doa dah apa? Setan ni semua tak ada dah. Yang ni tak betul. Tak betul. Yang pertama kita baca kerana dia sunnah Nabi, arahan Nabi. Yang kedua, ada setan lagi. Nampak? Okey, itu tafsiran yang kedua. Saya nak ringkaskan lagi ni. Baik. So, ada tak setan lagi? Ada. Tu yang ikat tu merujuk kepada yang maradun. Yang maradun dia panggil. Itu yang jahat tadi ni. Okey? Sebab itu ada satu bab dia panggil apa? Bab maradatul jin minhum la jami' syayatin. Bab pada menyatakan tentang diikatnya jin yang jahat, tidak diikat ke semua setan. Nampak? Okey, clear. Tapi yang ketiga, dia kata apa? Dia kata diikatnya syaitan ni, maksudnya syaitan tu ada, tapi dia tak boleh kacau kita macam dia kacau bulan lain. Pasal apa dia tak boleh kacau kita bulan ni? Pasal bulan ni kita pulun buat ibadat, kita rajin buat ibadat, jadi dia tak ada masa nak kacau kita. Bulan lain, pasal tu tuan-tuan tengok, bulan lain orang yang tak terdetik nak main sembahyang di masjid, mai bulan puasa. Orang yang tak terlintas nak sedekah bulan puasa. Orang yang tak pernah baca Quran bulan lain, pi baca Quran bulan puasa. Jadi bulan lain manusia jadi tak ketahuan hala, jadi merapu semacam, mai bulan ni dia berubah. Bila berubah, setan tak boleh nak masuk, tak ada ruang. Itu dia kata diikat tu. Dan tuan-tuan, last sekali saya nak habang, yang saya tertarik juga bila duk study, duk baca, nak mai hurai kat tuan-tuan ni, satu note yang saya rasa menarik yang dia sebut. Apa dia? Dia kata apa? Kalau kita boleh tengok, dia sebut ni, yang ni memang berkaitan langsung dengan saya, dengan tuan-tuan. Bila saya baca, saya kata Masya Allah. Tengok. Maksud diikat syaitan ni, syaitan tak boleh attack, tak boleh kacau, hasut, goda, tarik kita buat jahat tu, depend on what? Gantung atas apa? Tengok. Dia kata fa innal musaffad min asyayatin qad yu'dhi, walakin hadha aqal wa ad'af mimma yakuna fi ghairi ramadan, fa huwa bihasbi kamalis saum wa naqsihi.
Tuan-tuan tahu tak, setan ni boleh serang tuan-tuan bergantung kepada terang mana puasa kita. Terang mana puasa saya dengan tuan-tuan. Kita boleh tahu puasa kita tu terang mana. Tengok. Faman kana saumuhu kamilan, sesiapa yang berpuasa betul-betul, dia jaga makan minum, dia jaga hubungan syahwat, dia jaga mata dia jaga telinga dia, jaga hati dia, puasa dia perfect. Puasa apa dia panggil khawasul khawas ni, pasal bahasa orang tasawuf ni. Puasa orang yang macam ni, setan nak touch, nak sentuh pun tak nak chance. Tapi kalaulah, maka dia dilindungi oleh Allah Ta'ala, complete, perfect. Tapi kalau puasa terkoyak tanu, cari tang ni, terpelohong tanu, terlubang tang ni, setan masuk siapa tu. Takat tak makan, tak minum, cakap, tengok mata apa semua, setan kata yang ni makan ya. So dia tengok dari situ. Maksudnya kuat, sempurna, solid puasa tu, setan tak masuk. Setan tak boleh. Setan ikat pada dia. Nak pergi tak boleh, nak masuk tak boleh. Tapi kalau kita yang buka ruang, puasa, sembang bohong, cakap kotor, tengok benda tak elok, kan? Buat benda lara, setan kata banyak lubang-lubang kita boleh masuk. Dia tak diikat pada orang seperti itu. So, bergantung pada diri kita. Itu huraian untuk hadis yang pertama. Saya rasa cukup dahulu sekadar itu untuk hari ini. Kita jumpa masjid tuan-tuan setiap hari Khamis. So next week lah kita jumpa. Dan saya akan sambung pengajian ini pada masjid-masjid yang lain sepanjang minggu ni. Siapa yang ada kesempatan boleh ikuti, dan siapa yang tak ada kesempatan boleh tengok live secara langsung di channel Suara Sunnah ataupun Pro Media Tajrid. Saya minta kepada tuan-tuan semua, oleh kerana ini hari pertama, masih panjang perjalanan kita, jangan lalai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.